Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mariatul Hanis Murani Abdullah dari kini bertugas di Sekolah Menengah St. Michael Penampang. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Sabah, khususnya Puan Jundia Unit dari Unit Inovasi dan Kajian Tindakan atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi satu penulisan kajian tindakan. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan satu penulisan kajian tindakan iaitu Faco Frame dalam penulisan karangan berkesan. Saya melihat Faco Frame sebagai satu alternatif pengayaan bahasa dalam penulisan karangan cemerlang. Sedikit latar belakang tentang penulisan ini, kajian ini, iaitu sebelum itu saya ingin menarik perhatian semua tentang latar belakang murid-murid Sekolah Menengah St. Michael. Sebahagian besar daripada murid-murid sekolah ini berbangsa Kadazan Dusun. 90% daripada mereka berbangsa Kadazan Dusun dan yang selebihnya daripada kaum lain. Kebanyakan mereka apabila di rumah mereka cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris serta bahasa ibunda dan bahasa Melayu bahasa Melayu biasa. Jadi sedikit sebanyak perkara ini telah menjadi akar kepada idea yang bakal saya kongsikan dengan semua. Kita melihat secara spesifik refleksi pengajaran dan pemudahcaraan yang lalu. Jadi dari segi yang pertama, dari segi penulisan karangan, ternyata karangan yang dihasilkan dia kurang bermutu dan kurang berkesan. Yang kedua, pengolahan idea isi yang lemah dalam penghasilan karangan. Kemudian nilai estetika, dari segi nilai estetika pula kelemahan dalam beberapa aspek peribahasa, kosakata luas dan frasa menarik. Dari segi minat pula, murid-murid kelihatan kurang berminat mengarang kerana tidak ada unsur yang menarik untuk diketengahkan dalam hasil karangan masing-masing. Ini adalah perkara yang saya nampak menjadi asas kepada penulisan karangan yang kurang berkesan dalam kalangan murid. Sasaran kajian ini memfokuskan kepada 3 kelompok murid di kelas yang saya ajar, iaitu kelas 3 amanah. Yang pertama, murid yang mempunyai kosakata yang terhad dalam penulisan. Mereka mampu menulis tetapi dalam keadaan yang terhad kosakatanya. Kemudian yang kedua, murid yang kurang berminat mengarang. Dan yang ketiga, murid kurang yakin menggunakan kosakata luas dan ungkapan menarik dalam penulisan. Mereka sudah nampak ada perkataan yang baharu atau kosakata baharu, tetapi mereka tidak berani untuk menggunakan perkataan tersebut dalam penulisan kerana ketidakyakinan tentang maksudnya, mungkin ketidakyakinan tentang ketepatan di mana digunakan perkataan tersebut. Objektif kajian yang pertama semestinya untuk meningkatkan kualiti penulisan karangan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keupayaan murid menggunakan unsur keindahan bahasa dalam penulisan. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan murid berbahasa, sama ada secara lisan atau penulisan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan murid tentang kosakata luas melalui bahan bacaan tambahan. Bagaimana kita dapat membantu murid ini? Terdapat beberapa cara yang boleh kita lakukan untuk membantu murid ini dari segi aspek kecil ini. Yang pertama, dengan memberi pendedahan tentang kepelbagaian ragam bahasa. Selain itu, kita juga perlu mendedahkan tentang penggunaan peribahasa yang tepat serta kosakata luas. Di samping itu, kita juga perlu menekankan tentang penggunaan frasa menarik ataupun ungkapan menarik. Dan akhir sekali, dari segi kematangan idea ataupun isi yang disampaikan dalam karangan. Dengan harapan apabila kita mendedahkan aspek keindahan bahasa ini, murid akan mampu menarik murid
untuk menguasai dan menggunakannya dalam penulisan karangan. Apabila mereka faham, mereka akan berani menggunakan. Itu yang kita harapkan. Okey. Apa yang saya lakukan adalah dengan menggunakan PecoFrame sebagai medium untuk meningkatkan kualiti penulisan murid dari aspek yang dinyatakan tadi, unsur keindahan bahasa. Okey. Apa itu PecoFrame? PecoFrame sebenarnya merupakan akronim daripada ketiga-tiga aspek ini, iaitu peribahasa, kosakata dan frasa menarik. Okey, apabila disingkatkan, saya mengambil akronim PecoFrame sebagai satu bahan yang boleh membantu murid untuk mengingat, supaya mereka perlu meletakkan ketiga-tiga aspek ini dalam karangan mereka supaya lebih menarik. Okey, bagaimana pelaksanaan kajian ini? Langkah pertama adalah dengan penyediaan artikel ataupun rencana pilihan. Okey, petikan rencana boleh diambil daripada majalah-majalah bahasa seperti Majalah Siswa, Dewan Siswa, Kosmik, Berita Bahasa, Dewan Budaya dan sebagainya, yang mana sesuai mengikut tahap murid-murid yang diajar. Okey, artikel ini di samping memberikan input tambahan, ilmu tambahan kepada murid, kita dapat menyebarkan penggunaan bahasa yang tepat di mana perkataan itu digunakan. Okey, yang kedua, penyediaan kamus dewan. Kadang-kadang dalam kelas yang terlalu ramai, kita tidak sempat untuk menjelaskan kepada setiap murid maksud perkataan yang dijumpakan dalam rencana itu. Jadi, penyediaan kamus itu penting bagi memudahkan murid untuk mencari maksud kosakata luas yang terdapat di dalam petikan rencana yang dibekalkan. Yang ketiga, membaca bersama-sama murid bahan ataupun rencana yang disediakan. Dalam masa 5 hingga 10 minit, murid membaca rencana dan menggariskan peribahasa, kosakata dan frasa menarik yang terdapat dalam petikan. Itu peringkat yang ketiga. Kemudian pembincangan maksud. Lazimnya murid akan bertanya lanjut tentang apa-apa sahaja aspek bahasa yang terdapat dalam rencana yang kurang difahami. Jadi di sanalah wujud perbincangan antara guru dan murid tentang istilah-istilah baru ataupun kosakata ataupun frasa menarik dan sebagainya. Di sana kita dapat tahu apabila adanya persoalan daripada murid, maksudnya mereka sudah menunjukkan minat. Yang kelima, proses mengarang. Setelah murid memahami maksud peribahasa, kosakata dan frasa menarik dalam bahan ini, murid menggunakannya dalam tugasan karangan yang diberi. Jadi secara tidak langsung apabila murid itu faham, mereka akan cuba menggunakan ketiga-tiga perkara ini dalam penulisan karangan sendiri. Okey. Jadi yang terakhir, PecoFrame wajib digunakan. Okey, peribahasa, kosakata luas, frasa menarik ini wajib digunakan dalam penulisan karangan pada hari tersebut. Jadi semua unsur keindahan bahasa ini digunakan setelah murid betul-betul memahami di mana perkataan itu perlu digunakan. Akhir sekali, ini adalah proses yang berterusan. Okey. Jadi akhir sekali peribahasa, kosakata luas serta frasa menarik ini dikumpul sebagai satu koleksi dan dibukukan untuk rujukan murid setiap kali aktiviti mengarang dijalankan. Okey, ini adalah contoh Dewan Siswa, artikel ataupun rencana dalam Dewan Siswa yang setiap jilid mesti akan ada. Okey, ini adalah sebahagian kecil. Malahan Dewan Siswa itu menampilkan banyak bahan bacaan tambahan yang boleh dijadikan panduan ataupun rujukan untuk murid. Cuma sebagai guru kita perlu membimbing. Okey, mereka akan menggariskan setiap perkataan atau frasa yang digariskan itu akan dibincangkan supaya murid-murid faham bagaimana penggunaan perkataan itu betul sepatutnya, bagaimana penggunaan perkataan yang sepatutnya dalam ayat. Jadi antara perkara yang terkandung dalam PecoFrame adalah
seperti yang terdapat dalam paparan, iaitu peribahasa. Dalam buku ini kita pecah-pecahkan supaya murid senang untuk merujuk. Okey, ada peribahasa daripada peribahasa. Peribahasa ini biasanya kita ambil daripada buku teks. Okey, asasnya daripada buku teks. Tetapi ada tambahan-tambahan lain di belakang untuk rujukan tambahan lah, tapi yang daripada buku teks itu mesti. Okey, dalam buku ini juga, buku kecil ini juga ada kosakata luas. Itu perkataan-perkataan yang mungkin murid jarang-jarang jumpa. Okey, jadi kita yang telah dibincangkan, jadi kita masukkan dalam sana supaya mereka boleh menggunakan pada bila-bila masa apabila mereka mengarang. Okey, kemudian frasa menarik. Frasa menarik pula ada banyak frasa menarik yang bersifat frasa yang sesuai digunakan, diselitkan di mana-mana bahagian mengikut tema karangan yang diberi. Biasanya apabila kita sudah bincangkan maksud di kelas daripada artikel asal tadi itu, rencana asal tadi itu, apabila mereka faham maksudnya itu, mereka akan mudah menggunakan frasa itu semasa penulisan sendiri. Okey, selain itu, sebagai tambahan, dalam buku ini juga terdapat tambahan iaitu ungkapan tokoh. Okey, ungkapan tokoh ini adalah petikan-petikan daripada ungkapan tokoh sama ada barat ataupun tempatan yang kita rasa sesuai dengan tema-tema karangan yang terdapat di sekolah. Ya, jadi kita pilih yang tidak terlalu panjang supaya murid itu berminat, memotivasi untuk ingat. Kalau terlalu panjang, mungkin sukar untuk mereka ingat, jadi mungkin akan membantutkan minat mereka untuk menggunakan. Okey, jadi kita kena sesuaikan mengikut kemampuan murid. Okey, ini adalah contoh karangan respon terbuka. Okey, karangan panjang tingkatan 3 2013. Okey, kerana kajian ini telah saya jalankan pada tahun 2010, 2009 hingga 2010 begitu. Jadi saya teruskan sehingga 2013 dan seterusnya. Bagaimana ini adalah contoh bagaimana frasa menarik ataupun peribahasa itu digunakan, kosakata luas itu digunakan dalam penulisan. Sangat berkesan saya rasa sebab mereka boleh meletakkan aspek-aspek ini di tempat yang betul dalam ayat. Ini baru tingkatan 3. Jadi keupayaan mereka mengarang itu begitu cepat berkembang apabila ada contoh yang dilihat melalui rencana tadi itu. Dan akhirnya diteruskan, ini adalah contoh lah. Okay. Kemudian, apa yang saya dapati daripada penggunaan Pekoff Frame ini secara berterusan telah mencetuskan minat murid untuk menulis. Kenapa? Mereka mampu mempamerkan hasil karangan yang berkesan, yang cemerlang. Okey, cemerlang dari segi apa? Dari segi aspek yang dinyatakan tadi, dari segi keindahan bahasa, dari segi kematangan idea. Memang kita tidak nyatakan secara langsung daya aspek isi ataupun idea dalam kajian ini, tetapi secara tidak langsung apabila mereka membaca rencana tadi itu, sebelum mereka jumpa kosakata luas, peribahasa dan frasa menarik, semestinya mereka akan menemui isi karangan itu ataupun idea. Penerapan itu berlaku serentak. Jadi akhirnya di samping kita nak gilap keindahan bahasa, secara tidak langsung mereka mampu mendapatkan idea yang bernas, isi yang kuat daripada contoh-contoh karangan daripada rencana ataupun artikel yang disediakan. Oleh itu, sebagai guru, artikel yang perlu dibekalkan kepada murid juga perlulah mempunyai kualiti yang terjamin. Kita kena tapis bahan yang artikel yang ingin digunakan dengan murid-murid. Okey. Jadi, dapatan ini berdasarkan perbandingan markah peperiksaan percubaan PMR1 dan PMR2 ketika itu tahun 2013. Jadi ujian pra dilakukan semasa peperiksaan percubaan PMR1. Okey, itu 25 orang mendapat cemerlang
14 orang mendapat kepujian dan 2 orang memuaskan. Okey, jadi ada berlaku peningkatan di sana apabila ujian pos dalam peperiksaan percubaan 2, PMR2, biasanya dalam tempoh ini adalah 2 bulan. Selepas 2 bulan mereka akan peperiksaan lagi. Jadi berlaku peningkatan iaitu 31 mencapai cemerlang, 9 kepujian dan 1 masih memuaskan. Memang kita tidak mampu nak mengharapkan, tidak mampu nak mendapatkan semua murid itu sekaligus cemerlang, tetapi berlaku proses menambahbaikan di sana, peningkatan. Okey, dengan menekankan bahagian penulisan. Kenapa? Bahagian penulisan adalah aspek yang menyumbang banyak markah dalam kertas peperiksaan. Okey, Pecofriend, bagaimana Pecofriend membantu murid? Yang pertama, Pecofriend mampu memperkaya kosakata murid. Jadi daripada mungkin dia ada sedikit, melalui pembacaan yang berterusan ataupun koleksi kosakata yang semakin banyak tadi itu membantu mereka untuk mengumpul kosakata yang boleh digunakan dalam penulisan. Yang kedua, meningkatkan kesedaran tentang pentingnya kematangan dalam berbahasa. Jadi murid-murid ini apabila mereka sudah nampak bagaimana penggunaan bahasa yang menarik dalam artikel ataupun rencana, maka sedikit sebanyak akan mempengaruhi bagaimana cara mereka menulis, menyampaikan buah fikiran. Okey, yang ketiga, memotivasikan murid untuk berkarya menggunakan bahasa yang menarik dan berkesan. Jadi secara tidak langsung, apabila ada sesuatu yang cantik ataupun menarik, memang mereka akan berusaha untuk tidak ketinggalan menggunakannya, meningkatkan mutu karangan masing-masing. Kalau mereka tidak mengaplikasikan semua itu, mereka akan ketinggalan daripada rakan-rakan lain. Jadi begitulah bagaimana Pecofriend mampu memotivasikan mereka. Kemudian yang terakhir, menghasilkan karangan cemerlang dalam aspek kematangan bahasa dan pengolahan idea. Jadi secara tidak langsung, secara keseluruhan, Pecofriend ini sedikit sebanyak meninggalkan pesan ke atas hasil murid. Okey, langkah itu tadi pun sudah mendorong mereka untuk memperbaiki bahasa secara keseluruhan. Okey, refleksi kajian dari segi dari pemerhatian yang dibuat selepas kajian ini dilakukan. Kelihatan murid berupaya menghuraikan idea yang matang dengan bahasa yang gramatis dan berkesan. Okay. Mereka dapat membezakan apa itu bahasa mudah dengan bahasa yang matang atau bahasa yang gramatis. Jadi itu adalah satu perkembangan yang baik. Yang kedua, memupuk budaya penulisan yang berkualiti dalam kalangan murid. Jadi mereka akan menjadikan budaya penulisan yang berkualiti itu sebagai satu aspek yang penting dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi ini, kalau kajian ini di peringkat tingkatan 3, hasilnya nanti akan dibawa sampai tingkatan 4 dan seterusnya apabila dibudayakan. Kemudian wujud persaingan yang sehat dalam tugasan penulisan. Jadi apabila masing-masing ingin menunjukkan kehebatan dalam menulis, maka di sana wujudlah persaingan yang sehat dalam kalangan murid. Hasilnya, kita akan mendapat satu kumpulan murid yang boleh mengarang dengan baik. Okey, yang boleh menjadi bekalan kepada mereka untuk naik ke tingkatan yang seterusnya lah. Jadi perkembangan bahasa itu berlaku dengan baik. Sebenarnya kajian itu tadi, itulah yang dilakukan, saya lakukan dengan murid dengan menggunakan Pecofriend. Okey, masih diteruskan. Tapi kalau kita nampak sekarang ini, terdapat banyak buku yang telah dijilidkan yang mengandungi ungkapan menarik, frasa menarik peribahasa itu diterbitkan oleh pihak penerbit buku lah. Jadi ini yang saya buat adalah untuk yang lama, yang tempoh yang lama dululah. Okey, jadi memang ada banyak kekurangan. Tetapi idea itu sebenarnya sangat bagus untuk
digunakan ketika itu. Memandangkan murid-murid kita ada kurang bahan bacaan. Tetapi kalau sekarang mereka banyak bahan bacaan, banyak saluran yang boleh mendedahkan mereka kepada bahan bacaan, termasuklah mendapatkannya daripada internet. Malahan pembacaan atas talian lebih efektif sekarang ini berbanding dengan buku. Kalau dulu mereka susah untuk mendapatkan sumber buku. Jadi sekurang-kurangnya guru, edaran bahan daripada guru itu dapat membantu mereka untuk mendapatkan maklumat baru, termasuklah dari aspek perkembangan bahasa tadi itu. Jadi sebenarnya Pekoframe ini pernah dibentangkan juga dalam Teknopen 2010 di Putrajaya Kota Kinabalu, dan juga pernah dipamerkan di Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang 2011 di Jitra Kedah. Jadi saya berasa bangga dengan apa yang saya hasilkan, tetapi sekarang itu adalah penulisan saya ketika 10 tahun yang lalu. Jadi memang ada banyak kekurangan, tapi saya berharap memberi idea kepada rakan-rakan semua untuk menghasilkan satu yang baru yang bermanfaat untuk murid. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.